Kebahagiaan adalah fitrah yang semula jadi bagi setiap manusia. Semua orang mengidamkan rasa kebahagiaan dan ketenangan. Namun, tidak semua orang dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan sehari-hari. Profesor Martin Seligman, seorang tokoh psikologi dari Barat, menawarkan konsep kebahagiaan yang unik berbanding tokoh psikologi yang lain. Menurut Martin, antara kesilapan besar yang selama ini dilakukan oleh ramai ahli ilmuwan psikologi adalah dengan mengabaikan sisi-sisi positif manusia dan hanya banyak membincangkan aspek negatif manusia seperti gangguan mental atau jiwa. Pada pandangan Martin Seligman, kebahagiaan yang hakiki adalah dapat mengenal pasti kelebihan atau kekuatan terbesar yang dimiliki dalam diri dan manusia boleh mencapai kebahagiaan yang hakiki dengan sentiasa berusaha untuk melakukan amalan kebaikan dalam kehidupan mereka. Mengenai hal ini, pandangan Martin Seligman sangat berbeza daripada tokoh-tokoh psikologi sebelumnya yang cenderung untuk menafsirkan kebahagiaan tersebut sebagai pemenuhan keinginan nafsu semata. Kajian ini didasarkan pada 4 persoalan kajian iaitu siapakah Martin Seligman? Apakah definisi bahagia menurut Martin Seligman? Apakah faktor yang mempengaruhi kebahagiaan manusia menurut Martin Seligman? Dan bagaimanakah langkah-langkah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan manusia? Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai beberapa objektif. Berikut merupakan objektif kajian yang hendak dicapai. Pertama, untuk mengenal pasti latar belakang Martin Seligman. Kedua, mengkaji definisi kebahagiaan menurut Martin Seligman. Ketiga, mengkaji faktor yang mempengaruhi kebahagiaan manusia menurut Martin Seligman. Dan yang terakhir, untuk mengenal pasti langkah-langkah mencapai kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang skop kajian. Kajian kami mempunyai 2 fokus utama. Fokus yang pertama adalah mengenai seorang tokoh psikologi barat iaitu Martin Seligman. Jadi ia merangkumi biodata beliau, latar belakang beliau serta sumbangan beliau dalam falsafah barat. Kemudian fokus yang kedua adalah mengenai bahagia menurut pandangan Martin Seligman. Jadi kami akan mengupas tentang definisi bahagia menurutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan manusia menurut Martin dan juga langkah-langkah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Seterusnya, saya juga akan menerangkan bahagian soratan literatur. Melalui salah satu karya Martin Seligman, beliau ada membincangkan mengenai prinsip asas psikologi positif untuk mencapai kebahagiaan. Menurut Martin, psikologi positif merupakan satu kajian saintifik mengenai pengalaman positif atau sifat-sifat individu yang positif. Kajian psikologi positif ini bertujuan untuk membina aspek kualiti positif bagi melahirkan individu dan masyarakat yang memiliki kekuatan, kecekapan dan kebaikan bagi membolehkan mereka berkembang maju, seterusnya mencapai kesejahteraan hidup. Dalam karya Martin, beliau juga menyatakan sifat-sifat positif yang memberi kekuatan kepada individu. Antaranya ialah kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, kreativiti, kejujuran, bersyukur dan sifat-sifat positif yang lain. Selain konsep psikologi positif, Martin juga mencadangkan konsep flourishing. Ia adalah konsep di mana keadaan seseorang itu menunjukkan perkembangan secara optimum dan berfungsi dengan sangat baik. Konsep ini ada 5 aspek yang dipanggil PERMA, iaitu Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning dan Achievement. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada metodologi kajian. Untuk melaksanakan kajian ini, kami telah menggunakan penelitian kualitatif. Metod pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian perpustakaan. Selain itu, data juga diperolehi daripada kajian ilmiah, kajian sarjana, jurnal dan juga laman web rasmi. Seterusnya, bagi kaedah penganalisian data pula, kami menggunakan metod induktif. Dalam metod ini, sumber rujukan perpustakaan, jurnal, laman web rasmi dan bahan ilmiah yang lain akan dianalisis dan diperincikan bagi menghasilkan dapatan kajian yang diinginkan.
Latar belakang Martin Seligman. Nama sebenar Martin Seligman ialah Martin Elias Peter Seligman. Beliau adalah seorang psikologi Amerika. Beliau dilahirkan pada 12 Ogos 1942 di Albany, New York. Beliau juga berkhidmat sebagai seorang pendidik dan pengarang buku bantuan diri Amerika. Sejak akhir tahun 1990-an, Seligman telah menjadi penyokong lantang psikologi positif dalam komuniti saintifik. Teori ketidakberdayaannya yang dipelajari diterima secara meluas dalam kalangan ahli psikologi dan psikologi klinikal. Menurut tinjauan 2002 yang diterbitkan dalam kajian psikologi umum, Seligman ialah ahli psikologi ke-31 yang paling banyak disebut pada abad yang ke-20. Maklumat keluarga. Seligman ialah bapa kepada 7 orang anak, 4 orang cucu dan 2 ekor anjing. Dia dan isteri keduanya iaitu Mandy tinggal di rumah yang pernah diduduki Eugene Ormandy. Maklumat pendidikan. Beliau bersekolah di sekolah swasta iaitu The Albany Academy. Pada tahun 1967, beliau memperoleh PhD dalam psikologi dari Universiti Pennsylvania. Pada 2 Jun 1989, Seligman menerima ijazah kedoktorannya daripada Fakulti Sains Sosial di Universiti Uppsala di Sweden. Pencapaian dan sumbangan Martin Seligman. Seligman bekerjasama dengan Christopher Peterson untuk membangunkan dan menaikkan semula istilah positif untuk manual diagnostik dan statistik gangguan mental iaitu DSM. Pada Julai 2011, Seligman menggesa Perdana Menteri Britain David Cameron untuk mempertimbangkan kesejahteraan kewangan dan kekayaan apabila menilai kemakmuran negara. Seligman muncul di Newsnight pada 6 Julai 2011 dan ditemukan oleh Jeremy Paxman tentang idea dan minatnya dalam konsep kesejahteraan. Perspektif Seligman terhadap manusia. Menurut Seligman, manusia mempunyai 2 kapasiti. Terdapat 2 jenis potensi iaitu potensi baik dan potensi buruk atau negatif. Dengan ini, dia bermaksud bahawa manusia boleh menjadi yang baik dan juga yang buruk. Menurutnya, dengan mengembangkan potensi positif manusia, perasaan menderita akan berkurang dan membawanya kepada kebahagiaan. Selain itu, beliau percaya bahawa setiap manusia mempunyai potensi untuk bahagia dan menjalani kehidupan yang baik. Teori kebahagiaan Martin Seligman. Menurut Martin, konsep kebahagiaan boleh dilihat dari 2 perspektif, iaitu syarat moral dan nature secara moral. Sebaliknya, definisi kebahagiaan menekankan kesejahteraan subjektif dalam bentuk kepuasan sepenuhnya terhadap kehidupan atau pencapaian keseronokan yang tinggi. Seligman seterusnya mengatakan bahawa tahap kebahagiaan seseorang boleh diukur atau diketahui dengan melihat tahap kepuasannya. Menurutnya, beberapa faktor mempengaruhi kebahagiaan. Yang paling penting ialah kepuasan kehidupan, iaitu keseluruhan kepuasan, persekitaran di luar kawalan diri iaitu keadaan di luar kawalan kita dan tindakan sukarela. Saya akan membahaskan tentang bab 4 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan manusia menurut Martin Seligman. Berikut adalah antara faktor-faktornya dari pelbagai sudut iaitu yang pertama, budaya. Triandis mengatakan bahawa faktor budaya dan sosiopolitik memainkan peranan dalam tahap kebahagiaan seseorang manusia. Triandis mengatakan dalam januar bahawa budaya dalam kesaksamaan sosial mempunyai tahap kebahagiaan yang lebih tinggi. Kerana dalam januar juga menambahkan bahawa kebahagiaan lebih tinggi dirasai di negara-negara yang sejahtera di mana institusi umum berjalan dengan cekap. Yang kedua, kehidupan sosial. Menurut Seligman, individu yang mempunyai tahap kebahagiaan yang tinggi umumnya mempunyai kehidupan sosial yang memuaskan dan menghabiskan masa bersosial. Orang yang sangat bahagia menghabiskan paling sedikit masa bersendirian supaya penyertaan seseorang dalam aktiviti yang membuatkan dia bertemu ramai kawan akan menyumbang secara positif kepada kebahagiaan. Yang ketiga pula, keagamaan. Orang yang beragama lebih bahagia dan lebih berpuas hati dengan kehidupan mereka daripada orang yang bukan beragama. Hal ini kerana agama memberi harapan untuk masa hadapan dan mencipta makna dalam kehidupan bagi manusia. Seterusnya, yang keempat, pernikahan. Seligman mengatakan bahawa pernikahan adalah sangat rapat hubungannya dengan kebahagiaan. Menurut Carr dalam januar, iaitu pernikahan memberikan banyak kelebihan yang boleh membahagiakan seseorang. Di antaranya memiliki anak, membina keluarga, menjalankan peranan sebagai pasangan dan ibu bapa, menguatkan jati diri dan melahirkan zuriat. Dan yang kelima, usia.
Kepuasan hidup sedikit meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Seligman menjelaskan hal yang berubah ketika seseorang menua adalah emosi di mana perasaan mencapai puncak dunia dan terpuruk dalam keputusan berkurang seiring dengan bertambahnya umur dan pengalaman. Yang keenam pula, wang. Wang memang bukan segalanya, tetapi semua memerlukan wang. Seligman menjelaskan bahawa di negara yang sangat miskin, di mana kemiskinan boleh mengancam hidup, jadi orang kaya boleh berbahaya lebih bahagia. Walau bagaimanapun, di negara yang makmur, di mana hampir semua orang memperoleh keperluan asas, kekayaan tidak banyak memberi kesan kepada kebahagiaan. Yang ketujuh, kesihatan. Menurut Seligman, yang penting adalah persepsi subjektif kita terhadap seberapa sihat diri kita. Seligman juga menambah bahawa orang yang memiliki 5 atau lebih masalah kesihatan, kebahagiaan mereka berkurang seiring dengan waktu. Dan yang terakhir, jantina. Jantina mempunyai hubungan yang tidak konsisten dengan kebahagiaan. Wanita mempunyai emosi yang berlebihan daripada lelaki. Seligman juga menjelaskan bahawa tahap emosi bagi rata-rata lelaki dan perempuan sama, tetapi perempuan lebih bahagia dan juga lebih sedih daripada lelaki. Mari kita teruskan dengan bab yang kelima, iaitu langkah-langkah mencapai kebahagiaan menurut Martin Seligman. Seligman merumuskan suatu konsep dari hasil pembelajarannya berkaitan kebahagiaan sejati, iaitu authentic happiness, bahawa kebahagiaan terkait rapat dengan 5 nilai, iaitu yang pertama, kebijaksanaan dan pengetahuan. Kebahagiaan boleh dicapai melalui rasa syukur yang timbul sebagai hikmah daripada pembelajaran seumur hidup terhadap kehidupan itu sendiri. Ketahui tentang apa dan siapa yang ada di alam sekitar, di bumi tempat kita dilahirkan, dan tentang orang dalam persekitaran sosial kita. Dengan cara itu, kita akan menjadi versi terbaik diri kita. Kita akan dapat mencapai kebahagiaan kerana kita selesa dan memahami apa dan siapa kita dan bagaimana persekitaran di sekeliling kita. Yang kedua, semangat. Dalam kehidupan, kita sering berhadapan dengan cabaran dan rintangan yang kadang-kala boleh melemahkan kita sebagai manusia. Namun, keberanian, semangat, ketabahan dan integriti adalah bekal dalam mencapai kebahagiaan yang sebenar. Orang yang bahagia bukan bermakna tidak pernah menghadapi kesulitan. Walau bagaimanapun, mereka menghadapinya dengan ketabahan yang akhirnya menjadikan mereka sebagai individu yang berani dan kuat. Yang ketiga, kemanusiaan dan cinta. Kebahagiaan juga tidak dapat dipisahkan daripada peranan orang di sekeliling kita. Tiada siapa yang boleh hidup bersendirian di dunia ini. Seligman menyatakan bahawa untuk mencapai kebahagiaan ada nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Nilai ini boleh ditafsirkan sebagai manusia harus memupuk budi dan pemurah dalam kehidupan. Menyayangi dan menjaga diri kita sepenuhnya juga boleh menjadi sumber kebahagiaan sejati. Dengan itu, kita akan dapat merasai kebahagiaan yang sebenar. Yang keempat, keadilan. Kebahagiaan wujud apabila keadilan ditegakkan, bermakna tiada siapa yang ditipu. Sebagai manusia dalam sesebuah populasi, menghormati hak dan kewajipan antara satu sama lain adalah penting dalam kehidupan seharian. Jika hak dan kewajipan berjalan seiring, sudah tentu tidak akan berlaku konflik yang menutupi kebahagiaan sebenar. Yang kelima, perangai. Kebahagiaan boleh dicapai sekiranya kita sebagai manusia yang turun naik emosi mampu meluahkan perasaan dan keinginan dengan baik. Kebahagiaan berkait rapat dengan kawalan diri yang baik. Bermakna apa-apa yang berlaku dalam hidup, kita tidak melakukan perkara yang kita akan menyesal kemudian. Mengawal diri sendiri bukan mudah, namun ia boleh diusahakan dengan amalan dan pembelajaran berterusan untuk menjadi seorang yang mengawal diri, bijak dan merendah diri. Individu yang bahagia adalah mereka yang memilih untuk kekal dalam spektrum sederhana dan penuh kebijaksanaan. Sekarang saya akan menerangkan mengenai perumusan. Secara kesimpulannya, pengkaji dapat memahami bahawa kebahagiaan itu adalah fitrah yang semula jadi dan tujuan utama bagi setiap manusia untuk mencapainya. Setiap orang, tidak kira status atau pekerjaannya, semuanya mengimpikan rasa kebahagiaan dan ketenangan. Dan Prof juga mengatakan bahawa orang yang beragama lebih bahagia dan lebih berpuas hati dengan kehidupan mereka berbanding mereka yang tidak beragama. Seterusnya, implikasi. Kebahagiaan juga dimaksudkan sebagai hasil penilaian diri terhadap kepuasan hidup yang ditandai dengan munculnya emosi dan aktiviti positif di sebahagian besar waktu serta keseimbangan dalam menjalankan hidup yang ditentukan oleh 4 aspek, iaitu material, intelektual, emosional dan spiritual. Setiap orang merupakan penilai utama mengenai kebahagiaan yang mereka rasakan. Seterusnya, cadangan. Setiap orang menginginkan kebahagiaan sesuai dengan persekitaran USIM, iaitu semua pelajar beragama Islam. Agama kita sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia memiliki pandangan dan cara tersendiri agar manusia tidak terjebak kepada kebahagiaan yang tidak jelas. Terdapat pelbagai cadangan untuk mendapatkan rasa kebahagiaan yang cukup di sisi ajaran Islam, iaitu menempatkan kebahagiaan dunia bukan sebagai
tujuan utama kebahagiaan. Selain itu, memperbanyakkan syukur juga adalah cadangan yang sangat memberi kesan kepada kita. Semakin manusia tidak bersyukur, semakin pula manusia tidak akan bahagia dengan kehidupan mereka. Menghindari hidup secara berlebihan juga akan meningkatkan rasa bahagia yang dicari-cari. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.